Assalamualaikum. Okey, berjumpa lagi kita untuk kelas matematik tahun 5. Okey, untuk kali ini kita akan belajar tentang penyelesaian masalah yang mana melibatkan tajuk panjang, jisim dan isi padu cecair. Okey, kamu semua boleh rujuk buku teks, tengok tajuk kemahiran penyelesaian masalah. Okey, dah sedia? Okey, mari kita tengok beberapa contoh tentang penyelesaian masalah. Okey. Baik, kita masuk kepada contoh kita yang pertama. Okey. Kamu boleh rujuk buku teks kamu ya, muka surat 210. Okey. Di sini kita ada soalan di mana Cliff ingin membentuk segitiga bersudut tegak. Okay. Dia menggunakan 3 utas tali seperti ukuran yang ditunjukkan. Okey, di sini kamu lihat dalam dalam buku teks kamu juga kamu dirujuk. Okey, di sini ada tiga utas tali. Okey, tali yang pertama dekat sini ada 12 cm. Tali yang kedua dekat sini ada 1/5 meter. Dan tali yang ketiga kat sini kita ada 0.16 meter. Okey, dia nak guna ketiga-tiga tali ni nak bentukkan sebuah segitiga bersudut tegak. Okey, soalan dia. Hitung jumlah panjang dalam sentimeter bagi semua tali. Okey? Dia nak dalam unit sentimeter. Okey? Okey, kita gariskan kat sini. Cikgu gariskan kat sini. Dia nak dalam unit sentimeter. Okey, di sini 12 cm. Ya, unit dah sama. Okey, tak ada masalah. Okey, yang ni 1/5 meter. Yang ni 0.16 meter. Jadi dua-dua ni unit dia tak sama. Yang ni meter. Sedangkan soalan minta kamu cari dalam unit sentimeter. Okey, berbalik pada soalan kita tadi. Hitung jumlah panjang. Jadi jumlah panjang, nak cari jumlah maksudnya kita perlu kita tambahkan semua kita perlu tambahkan ketiga-tiga utas tali ini, iaitu ketiga-tiga panjang pada tali ini. Okey. Jadi di sini cikgu senaraikan siap-siap. Okey, 12 cm. Okey, ini tali yang pertama. Tali yang pertama tak ada masalah sebab unit dah sama, sentimeter. Sekarang tali yang kedua, kita tambah dengan 1/5 meter. Okey, meter, unit tak sama kan? Okey, tambah dengan 0.16 meter. Okey. Unit tak sama. Okey, bila unit tak sama, okey tak apa. Jadi sekarang ni yang meter ni, masih ingat apa yang telah kita pelajari dalam unit meter dan sentimeter? Okey, meter, sentimeter. Meter kepada sentimeter, darab 100. Sentimeter, kalau patah balik kepada meter, perlu bahagi 100. Okey, jadi sekarang ni sentimeter tak perlu ubah. Yang perlu kita ubah adalah meter. Jadi 1/5 meter ini kita ubahkan jadi sentimeter. Jadi perlu buat apa? Darab 100. Jadi 12 sentimeter, tulis balik. Okey, ini kita jawab dalam A dulu lah. Okey, tambah 1/5 perlu darab dengan 100. Okey, tambah dengan yang ni pun 0.16 tukar kepada sentimeter, kita perlu darab dengan 100. Okey, jadi 12 cm tulis balik tambah 1/5 darab 100. Bila kita 1/5 darab 100, 1 darab 100 bahagi 5. Okey, 1 darab 100 bahagi 5 kita akan dapat dekat sini bersamaan dengan 20 cm.
meter. Bila kita darab dengan 100 dah tukar unit jadi sentimeter. Manakala yang ni, okey, masih ingat nampak anak panah ke sana? Jadi kita perlu gerak 2 langkah ke kanan. 1, 2. Titik sudah berada di belakang 6. Jadi nombor dia sudah jadi 016. Okey, sifar ni tak payah tulis pun tak apa. Cikgu dah pangkah, nampak? Dia dah jadi unit sentimeter. Okey, baik, sekarang kita susun. Bila kita tambah, kita jawab dalam bentuk lazim. Jadi 12 cm. Tambah 20 cm. Tambah 16 cm. Jadi kita akan dapat 48 cm. Okey, ni selepas kita tukar unit ya. Okey, sekarang kita berbalik kepada soalan yang kedua. Kita ada berapakah beza dalam meter? Beza. Masih ingat apa dia kata kunci beza ini merujuk kepada operasi apa? Ya, beza di sini ialah tolak. Jadi, berapakah beza dalam meter? Sekarang dia nak dalam unit meter. Okey, sekarang nak unit meter. Antara tali terpanjang dengan tali terpendek. Kita hanya perlu cari. Kat sini kita boleh nampak dah. Di sini kita boleh pilih dah yang mana tali paling panjang, yang mana paling pendek. Berdasarkan unit sentimeter kita boleh tengok dah. Okey, paling panjang dekat sini ialah 20 cm. Yang bersamaan dengan 1/5. Okey, 1/5 ini ialah 20 cm. Jadi paling panjang. Jadi 1/5 meter ni yang paling panjang. Okey, cikgu dah keluarkan kat sini. Okey, tak nampak. Okey. 1/5 ni yang paling panjang. Cikgu dah keluarkan kat sini. Paling panjang dan paling pendek ialah 12 cm. Okey. Jadi paling panjang tolak paling pendek. Paling panjang tolak paling pendek. Jadi 1/5 meter tolak dengan 12 cm. Okey. Sekarang dia nak soalan B. Dia nak dalam unit meter. Sekarang yang ni meter. Tapi yang ni pula dalam bentuk pecahan. Baik. Dalam bentuk pecahan masih ingat cikgu cakap apa? Ya, kita kena bahagikan dia supaya dia jadi nombor perpuluhan. Manakala 12 cm ni kita perlu tukar jadi unit meter. Tengok. Sentimeter tukar jadi meter perlu bahagi 1000. Jadi kita selesaikan satu-satu ya. Baik, kita selesaikan satu-satu di sini. Kita ambil yang ni dulu. 1/5. Jadikan nombor perpuluhan. 1/5. Okey. 1/5 kita akan dapat sifar. Sebab 1 tak boleh bahagi 5. Kita ambil sifar. Tolak dapat 1. Ya, tak boleh ada baki. Kita wujudkan kos sifar. Tambah 1 titik perpuluhan. Kita wujudkan sendiri sifar. Tambah titik perpuluhan. Jadi turun. Jadi 10. Di sini 2. Dalam sifar 5 ada 10 iaitu 2. 10. Jadi sifar perpuluhan 2. Jadi di sini 1/5 meter ini 1/5 meter ini bersamaan dengan sifar perpuluhan 2. Jadi di sini kita dah dapat sifar perpuluhan 2 meter. Okey, kita selesaikan yang ni pula. cm tukar kepada m kena bahagi 1000. Jadi 12 kita bahagi 1000. Tapi di sini cikgu bahagikan dalam bentuk pecahan. Masih ingat ini nombor bulat. Nombor bulat bila bahagi dengan 100, titik perpuluhan dia berada di belakang. Macam ni. Kita tambah sendiri. Wujudkan sendiri. Kita tambah sendiri. Jadi ada 2 sifar. Jadi titik perpuluhan ni kita akan gerak lengkung sebanyak 2 kali. 1, 2. Jadi titik sekarang berada di hadapan 1. Okey, dia bersamaan dengan titik perpuluhan 1, 2. Jadi dekat depan ni perlu tambah sifar. Oleh sebab itu, 12 cm ini tukar kepada meter. Bahagi 100, dia dapat sifar perpuluhan 12 meter. Okey, sekarang 1/5 dah jadi sifar perpuluhan 2. 12 cm dah jadi sifar perpuluhan 12. Sekarang kita selesaikan. Okey. Di sini cikgu suka bila melibatkan titik perpuluhan, cikgu suka buat dalam bentuk T. Macam ni. Okey, cikgu lebih suka buat bentuk T. Okey. Garis tengah dekat sini, cikgu
untuk kita letakkan titik perpuluhan. Jadi, okey. Sifar 1/5 tolak 12 cm. Jadi 1/5 ialah 12 cm. Sifar perpuluhan 2. Jadi sifar perpuluhan 2. Okey. Tolak dengan 12 cm ialah sifar perpuluhan 12. Jadi sifar tolak perpuluhan 12. Susun elok-elok ya. Jangan ubah kedudukan. Walau sifar perpuluhan 2 letak betul-betul bersebelahan dengan titik. Jangan jarakkan macam ni. Jangan letak dekat sini pula. Okey? Jadi dekat sini bila tak ada angka, kena tambah sifar sendiri. Kita wujudkan sifar sendiri. Jadi tolak macam biasa. Sifar nak tolak 2 tak boleh. Pinjam dari sini. Jadi sini jadi 10. 10 tolak 2, 8. 1 tolak 1 sifar. Titik. Jangan lupa letak pada garis. Titik juga. Sifar tolak sifar. Sifar. Oleh sebab itu 1/5 tolak 1/5 meter tolak 12 cm bersamaan dengan sifar perpuluhan sifar 8 meter. Okey, jelas ya? Okey. Baik, kita beralih kepada contoh kita yang kedua. Di sini cikgu ada gambar raja. Okey. Rumah Ashley ke sekolah. Okey. Kemudian jarak di antara rumah Jira ke sekolah. Okey, berdasarkan gambar rajah di atas ni, jarak dari rumah Ashley ke sekolah ialah 3 kali dari jarak 3 kali jarak dari rumah Jira ke sekolah. Okey, makna kata di sini rumah Ashley ke sekolah lebih jauh jarak dia. 3 kali lebih daripada kawan ni dari rumah Jira. Rumah Jira ni dekat lah. Maksudnya pendek, dekat lah. Hampirlah dengan sekolah. Yang ni jauh. Bila jauh, nampak 3 kali lebih jauh. 3 kali lebih jauh daripada rumah. 3 kali lebih jauh daripada jarak rumah Jira dengan sekolah. Maksudnya rumah Jira ni kurang ataupun sikit. Kurang 3 kali lagi. Maksudnya kalau sini 3 kali panjang. Kalau Jira kurang 3 kali. Maksudnya di sini operasi apa? 3 kali. Kalau sini 3 kali. Kalau yang pendek lawan kali. Ataupun di sini ialah apa? Ya, bahagi. Makna kata rumah Jira ni bahagi 3 lagi jarak antara rumah Ashley ke sekolah. Okey. Baik, di sini kita tengok. Baik. Kita tulis dulu. 81/4 kilometer. Sebab dia nak jarak dalam meter dari rumah Jira ke sekolah. Dia kurang 3 kali. Maknanya kalau kurang 3 kali, di sini 3 kali banyak. Di sini pendek 3 kali. Ataupun paling dekat lagi. Jadi kurang 3 kali di sini. Bermakna kalau kali ialah darat kan. Kalau lawan pada kali ialah bahagi. Jadi 1/4 kilometer perlu dibahagikan dengan 3. Dapatlah jarak. Okey. Rumah Jira ke sekolah. Jadi kita kena bahagi 3. Kan dapat berapa dalam meter? Okey, tak apa. Dekat sini kita boleh buat. Kita bahagikan dulu pun tak mengapa. Nanti baru kita tukar unit. Boleh? Okey, sebelum tu. Okey. Baik, di sini suka cikgu nak cakap. Cikgu nak tukar unit terlebih dahulu. Masih ingat? Kilometer tukar kepada meter. Kilometer tukar kepada meter buat apa? Ya, darab 1000. Perlu darab 1000. Okey, jadi yang ni, ini adalah nombor bercampur. Okey, jadi kita perlu tukarkan dia, jadikan dia sebagai pecahan tak wajar. Darab tambah. Okey, bila kita darab tambah, kita akan dapat 33/4 kilometer bahagi 3. Okey, kilometer tukar kepada meter, kita perlu darab 1000. Okey, jadi kita terus sahaja darabkan dengan 1000. Jadi 33/4 darab 1000. Okey, cikgu buat kurungan macam ni. Kemudian kita nanti hasil jawapan kita bahagi 3. Okey. Jadi 33 darab 1000 dapat 33,000.
Ini. Okey, dapat 33,000. 33,000 macam ni. Okey, 33,000 bahagi 4. Lepas bahagi 4, kita akan dapat okey, kita akan dapat, lepas bahagi, kita akan dapat jawapan dia sebanyak 8,250 meter. Kemudian, kita perlu bahagikan dengan 3 macam tu. Okey, dah dapat. Kita ambil 8,250 meter bahagi 3. Okey, di sini kita dapat 2, dapat 6, lebih 2, turun 2. 7, 21, tolak, lebih 1, turun 5. Okey, ada 5 kali 3, 15. Turun sifar, ambil sifar, sifar. Jadi jawapan kita ialah, hasil dia ialah 2,750 meter. Okey. Okey, jelas ya? Okey, baik. Kita beralih kepada contoh yang ketiga. Ketiga terlebih dahulu. Kita tengok dulu contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga kita ada bersempena dengan kempen Kitar Semula, murid tahun 5 Meteor telah mengumpul sebanyak 4.67 kilogram tin minuman. Okey. Jisim kertas minuman yang dikumpulkan ialah 12 kali lebih banyak 12 kali jisim tin minuman itu. Okey. Hitung jisim dalam gram kertas yang dikumpulkan. Okey, dia kata, kita cikgu ulang balik sekali lagi. Bersempena dengan kempen Kitar Semula, murid tahun 5 Meteor telah mengumpulkan 4.67 kilogram tin minuman. Okey, jisim kertas yang dikumpulkan pula ialah 12 kali jisim tin minuman. Maksudnya dekat sini nampak yang digaris ni 12 kali jisim tin minuman. Maksudnya 12 kali ni 12 kali lebih banyak. Nampak perkataan kali ni? Maksudnya kali di sini ialah darab. Maksudnya 12 kali jisim tin minuman. Jisim tin minuman banyaklah 4.67 kilogram. Kira ataupun hitung jisim dalam gram kertas yang dikumpulkan. Maksudnya di sini kita hanya ambil 4.67 kilogram. Okey, jangan lupa dia nak dalam gram ya. Dia nak dalam gram. Okey. Tak apa, dia nak darab dengan 12. Nanti kita akan dapat jisim kertas dalam gram. Okey, kertas ya. Okey. Baik, di sini ada dua cara. Kalau tadi cikgu tukar unit dahulu kan. Sekarang cikgu nak darab dahulu baru nak tukar unit. Masih ingat kg tukar kepada G berapa? Kena buat apa? Ya, darab 1000. Sebab apa? Sebab 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. Okey, baik, di sini cikgu nak darab dulu. Jadi cikgu darab. Okey, cikgu nak darab jadi 4.67 darab dengan 12. Okey, darab dengan 12. Jadi 7 darab 2, 14. Naik 1. 6 darab 2, 12. 13. Naik 1. 4 darab 2, 8. 9. Okey, habis. Okey, buang yang ni. 7 darab 1. 7. 6 darab 1. 6. 4 darab 1. 4. Tambah. Okey, tambah. Jadi, tambah yang ni 4, 10, 16, 5. Sekarang masuk titik. Masih ingat masuk titik macam mana? Kira dari belakang. Dari kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Okey, kanan ke kiri 1, 2 titik. Kanan, kiri, titik. 1, 2 titik. Jadi 1, 2 titik. Jadi kita dapat 56.04 kilogram. Tetapi soalan nak dalam unit gram. Jadi kilogram tukar kepada gram. Okey.
kita darab dengan 1000. Okey, darab dengan 1000. Okey, ada dua cara. Baik, cikgu nak ketengahkan terus kat sini. Kita ada cara. Okey. Jadi 56.04 darab 1000 macam tu. Okey, bila darab ke kanan 1 2 3. Jadi kita perlu gerak 3. 1 2 3 lengkung. Lengkung yang belakang tak ada angka kan? Kita tak lalu kan? Jadi yang ni perlu tambah sifar. Jadi jawapan kita akan dapat titik sudah berada di sini ya. Kita akan dapat 56.04. Okey, biar bersamaan 56,040 gram. Satu lagi cikgu nak buat dalam bentuk kotak ajaib. Okey, kita buat bentuk macam ni. Yang ni kg. Kotak kita 1 2 3. Okey, kotak kita. Di sini G. G ada 3. kg ada 1. Kg tak kisah. Kg kita biarkan. Yang penting G ada 3. Jadi sekarang ni kita ambil nombor ni. Nampak tak? Garis tengah ini untuk kita letak titik. Okey, kita masuk sini titik. Masuk sini 56. Okey, diikuti dengan nimbul kat belakang sifar 4, sifar 4. Tapi masih ada ruang kat sini. Jadi kita tambah sendiri sifar. Jadi disebabkan dia nak dalam unit gram tiada titik. Sebab asal ada titik kan. Bila unit gram tak ada titik, jadi jawapan kita 56,040. Sama macam kat atas jawapan kita. Okey, ada dua cara. Kamu boleh lihat, boleh guna dua-dua. Okey. Baik, kita beralih kepada contoh yang terakhir. Baik, di sini cikgu ada jadual. Ini menunjukkan isi padu beberapa barang. Puan Ani membeli 2 barang dengan jumlah 10 botol bagi setiap barang. Okey. Jumlah isi padu barang yang dibeli ialah 7 liter. Okey. Apakah 2 barang yang mungkin dibeli oleh Puan Ani? Yang ni kita kena kira lah. Cuba jaya nak tengok apa benda 2 barang yang dia beli tu. Bila kita jumlahkan dia bersamaan dengan 7 liter. Tetapi setiap barang ni dia beli sebanyak 10. 10. Okey, 10. Okey, 10. Dan dia nak dalam unit liter. Okey, yang liter tak ada masalah. Cuma liter dekat sini 1/2 ni yang kita perlu tukar. Okey, nampak kan? 1/2 ni kita nak kena tukar. Yang ni tak apa. Okey, sekarang yang apa yang perlu kita lakukan ialah kita kena tukar dulu semua yang dalam unit ml. Okey, masih ingat? Carta kita. Liter tukar kepada mililiter. Darab dengan 1000. Okey, mililiter tukar kepada liter bahagi 1000. Jadi, yang ni perlu bahagi dengan 1000. Bila bahagi dengan 1000, okey, kita selesaikan satu dulu yang ni. Ambil dulu 200. 200 ml bahagi 1000. Okey, bahagi 1000. Okey, yang ni kita buat 200 bahagi 1000. Buat bentuk pecahan. Ini nombor bulat, masuk titik. Okey, masuk titik 1 2 3. 1 2 3. Titik sudah berada di hadapan 2. Dia jadi 0.2 liter. Okey, seterusnya 450 pencuci tangan. 450 bahagi 1000. Jadi 450 bahagi 1000 macam tu. Okey, yang ni cikgu buat tak mahu tukar dalam pecahan pun boleh. Jadi set bahagi ke kiri. Jadi titik perpuluhan berada di belakang. 1 2 3. 1 2 3. Titik berada di hadapan 4. Jadi jawapan kita 0.450 liter. Okey. Okey, yang satu lagi yang ni. 1/2. 1/2 liter ini 1/2 liter bersamaan 1 bahagi 2. Kita akan dapat 0.5 liter.
Okey, dan yang ni jus 5 ada dah kan? Okey, jadi yang ni kita tulis balik. Kita hanya ambil 0.25 liter. Jadi kita dah ada 4. 1, 2, 3, 4. Yang mana keempat-empat ni perlu kita darab dengan 10. Yang ni kita darab 10. Jadi yang ni 0.2 liter darab 10. Bila darab ke kanan ya. Okey, darab ke kanan. Jadi ke kanan 1. Dia sudah jadi 2 liter. Okey, yang ni 0.450 darab 10. Okey. Kita gerak ke kanan satu langkah. 1. Titik dia sudah jadi di sini. Tengah-tengah di antara 4 dengan 5. Dia dah jadi 4.50 liter. Okey, cikgu garis kat sini ya. Ini yang kedua. Okey, yang ketiga 0.5 darab 10. Ke kanan satu langkah. Berada di depan 5. Jadi dia ni 5 liter. Okey, yang ni pula 0.25 liter darab 10. Okey, ke kanan satu langkah. Dia jadi tengah-tengah di antara 2 dengan 5. Dia dapat 2.5 liter. Okey, dah dapat dah. Kita ada 2 liter. Kita ada 4.50 liter. Kita ada 5 liter. Kita ada 2.5 liter. Jadi dia nak apakah kalau kita jumlahkan menjadi 7 liter. Okey, ada 2. Okey, cikgu tulis kat sini lah, lagi nampak. Kat sini dia dah jadi 2 liter. Yang ni dia dah jadi 2.5 liter. Yang ni dia jadi 5.0 liter. Yang ni dia jadi 4.5. Jadi yang mana dia akan jadi? Okey, selepas kita buat pengiraan, kita akan dapat ini dengan jus delima 1 dengan minyak zaitun. Dia akan jadi 7. Ini yang kedua. Okey, yang ni akan jadi 7 lah. 7 liter. Yang ni. Dan satu lagi, ini susu kurma, minta maaf, susu kurma ya. Okey, susu kurma. Jus delima, cikgu menamakan A. Pencuci tangan namakan B. 2. A dengan B dia akan jadi 7 liter. Jadi maksudnya 1 tambah 2. 1 ni susu kurma dia jadi 7 liter. Susu kurma dengan minyak zaitun. Susu kurma dengan minyak zaitun. Okey, yang kedua jadi 7. A dengan B ya. A dia jus delima. A tambah B pun dapat 7 liter. A kita jus delima, B kita pencuci tangan. Okey, nampak sini? Satu lagi yang ni dengan yang ni. Okey, yang ni 1 tambah 2. Ni A tambah B. A, okey. A kita jus delima, B pencuci tangan. Kalau 1 susu kurma, B nombor 2 minyak zaitun. Okey, cikgu harap kamu semua dapat memahami apa yang cikgu terang tentang soalan penyelesaian masalah kita hari ini. Okey, cikgu berhentikan ini dahulu. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.